Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat kembali semua kepada semua pelajar SES. So kita bertemu lagi dalam sesi ataupun semester yang kedua, sesi 2020-2021. Jadi untuk semester 2 ini kita akan banyak mempelajari berkaitan dengan kimia organik. Okay. Alright, so untuk yang pertamanya kita akan melihat pengenalan atau introduction to organic chemistry. Alright, jadi for the learning outcome today, so we try to understand try to identify the element. Okay, try to identify the element that made up organic compound. Such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur and halogen. And then kita akan cuba melihat beberapa structure organic compound seperti methane, gas methane, okay, glucose, okay, urea, DDT, penicillin, nicotine, caffeine and DNA. So ini adalah objektif pembelajaran kita yang pertama. So apa itu organic compound ataupun apa itu organic chemistry? Right, so organic chemistry adalah berkisar tentang carbon compound. Okay, sudah banyak melibatkan sebatian karbon ataupun sebatian hidrokarbon. Right, sebatian hidrokarbon. Sebab boleh dikatakan semua unsur ataupun semua bahan ataupun semua spesies yang ada di alam semesta ini mengandungi karbon. Okay, bahan utama adalah karbon. Unsur utama adalah karbon. Right. So organic compound contain hydrogen as well as carbon, while other common elements are oxygen, nitrogen and halogen. Okay, seperti saya beritahu tadi. So main ataupun unsur utama dalam organic compound adalah hydrogen dan juga carbon. Right. Jadi banyak yang kita akan temui. So dikatakan lebih daripada 10 juta. Right? 10 juta organic compound. Right, and then dia boleh wujud dalam bentuk gases, boleh wujud dalam bentuk cecair, okay, liquid, boleh juga wujud dalam bentuk pepejal, solid. And then sama ada dia colorless, okay, tidak berwarna ataupun color lah, berwarna. So ini adalah beberapa contoh, right, contoh organic compound. Okay, dan cuba kita akan lihat dia punya structure dia. Alright, structure. Sebab bila kita belajar kimia organik ini, dia akan lebih menjurus kepada kita untuk mengenal struktur ataupun structure. And then kita cuba untuk mempelajari macam mana tindak balas berlaku, okay, daripada satu bahan convert kepada bahan yang lain, apa reagent yang digunakan, apa condition yang akan terlibat. So contoh yang pertama adalah methane ataupun CH4. So ini adalah komponen utama dalam natural gas. Okay, natural gas CH4. Okay, yang kedua adalah glucose. Glucose, seperti kita tahu, glucose molecular formula dia adalah C6H12O6. Okay, C6H12O6. So ini adalah dia punya molecular formula. So kita dah belajar kan dalam semester 1 macam mana kita nak mencari molecular formula. Right, so dalam organik kita akan banyak melihat kepada structure. Ini adalah dia panggil structure formula. So structure untuk glucose adalah seperti itu. Okay, so kalau lihat ada bentuk segi 6 dalam bentuk gelang, dia panggil ini adalah ring lah, ring ataupun cyclic, okay, gelang. And then seterusnya adalah urea. So urea kalau kita lihat dia ada C double bond O
So kalau kita pecahkan lagi ni, sebenarnya struktur dia adalah C double bond O and H2. H ni kalau kita kembangkan lagi beginilah dia punya struktur. So ini kalau kita lihat secara detail. Okey, secara detail struktur untuk urea. Seterusnya adalah penicillin. Penicillin ni adalah komponen dalam antibiotik. Komponen dalam antibiotik, dalam medicine, ubat-ubatan. So struktur dia agak kompleks kat situ kan. Okay, struktur dia agak kompleks. Tak apa, kita akan lihat ke depan kita akan lihat dengan lebih mendalam lah macam mana kita nak melukis struktur. Seterusnya adalah DDT ataupun nama panjang dia adalah dichloro diphenyl trichloroethane. Okey. Dichloro ada dua klorin kan. Dichloro diphenyl ada dua benzin. Benzin ni kita panggil phenyl. Trichloro ada tiga klorin. Ethane ada dua karbon. Okey, dichloro diphenyl trichloroethane. So ini adalah pesticide. Komponen dalam pesticide. Pesticide ni adalah merujuk kepada racun serangga. Okey, racun serangga perosak. So apa lagi? Nikotin. Okey, nikotin ni yang kita tahu yang famous ni adalah dadah lah. Okey. Dadah dan seterusnya adalah kafein. Kafein ni adalah komponen ataupun bahan yang kita boleh dapat di dalam minuman seperti kopi, okay, seperti teh. Right? Kafein ni dia ada kebaikan, ada keburukan. Okay, antara kebaikannya apabila kita mengambil kafein ni boleh memberikan kita fokus yang tinggi. Right? Sebab tu bila kita mengantuk, especially study, so kita akan ambil kopi. So dia akan hilang mengantuk. So dia akan beri fokus pada kita. Okay, and then dia akan meningkatkan kadar metabolisme. Right? Merawat, bukan merawat, menjaga daripada kita terkena penyakit dalaman. Right? Tapi ada juga keburukan dia. Keburukan dia antaranya dia akan menyebabkan kita ketagih. Okay, kita ketagih. Dan kalau kita tidak dapat kafein tu, dia akan menyebabkan kita anxiety. Anxiety ni maksudnya gelisah, kegelisahan. Right? Dan ada beberapa keburukan dia. Okay, so itu adalah kafein. So ini adalah struktur dia. Okay, bukan kebaikan dan keburukan yang kita nak bincangkan, tapi kita nak melihat kepada struktur. Okay. Dan apa lagi yang kita boleh lihat kat sini adalah DNA. Okay, DNA dan juga RNA. Right? So siapa yang ambil biologi biasalah melihat struktur yang kompleks macam ni, pelik-pelik macam ni kan. So nak ingat memang tak ingat dah. Okay, so ini adalah yang terkandung di dalam badan kita. Right, so itu ada beberapa contoh organic compound. Okay, organic compound, dan kalau kita lihat kat situ memang unsur utama yang ada dalam organic compound tu adalah karbon. Okay, karbon. So ini adalah karbon. Jadi banyak karbon. Lagi besar struktur tu, lagi banyaklah karbon dia. Right? So macam dekat DNA ni sama juga. Ni karbon, ni karbon, ni karbon, ni karbon, ni karbon. Okay, ni karbon, ni karbon. Banyak sangatlah karbon. So tak terkira. Dia terlalu banyak. Right? Lagi besar struktur, lagi banyaklah bilangan karbon dia. Baik. So kalau boleh ingat, ingat. Kalau tak boleh ingat, tak payah ingat lah. Okay. Tapi kalau struktur yang terlalu besar tu, kita nak ingat dia terlalu sukar. Right, tapi kita ada kaedah macam mana kita nak melukis hidrokarbon yang besar-besar. Okay, nanti kita akan lihat lebih mendalam. Baik, itu adalah berkaitan 1.1 pendek saja 1.1 ni. Okay, introduction kepada organic compound ataupun organic chemistry. Baik, kita akan lihat kepada 1.2. Okay, 1.2. So 1.2, okay, structural formula. Okay, formula structure. Struktur, formula struktur. So first,
objektif ni adalah to define structure formula. What is structure formula? And then number 2, to draw the structure formula. Okay, we have 3 type of structure formula: condensed structure, expanded structure, and skeletal structure. So kita nak tengok macam mana kita nak melukis. Okay, nak melukis. Baik. What is structure formula? Okay, structure formula is show how the atom, how atom in a molecule are bonded to each other. So macam mana atom tu dia bonded ataupun dia terikat. Okay, bonded. Okay, maksudnya dia akan link to each other. We have 3 type, ada 3 seperti saya maklumkan tadi. Satu condensed, satu lagi expanded, and then another one is skeletal. Okay, kita akan tengok, go through one by one. Okay, tengok yang pertama adalah condensed structure. Okay, condensed structure. Right, condensed structure. So, condensed structure does not show single bond. Okay, so dia tak menunjukkan single bond between carbon and hydrogen atom. So dia kita tak akan tunjukkan bonding di antara carbon dan juga hydrogen. Tetapi double bond and triple bond, okay, double bond dan juga triple bond, so kita akan tunjukkan. Okay, so untuk membezakan dengan single bond. Semua atom, all atom that are attached to the carbon are written immediately. Semua atom akan ditulis bersambung-sambung lah after that carbon. Sebagai contoh. Okay, so kita ada satu molecular formula. Ingat balik, ini adalah dia panggil molecular formula. Okay, molecular formula C4H9Cl. Jadi macam mana dia punya condensed structure? Condensed structure-nya kita akan buat seperti itu. Okay, CH3, CH, CH2, CH3. Ada satu yang missing kat sini, iaitu Cl. Okay, Cl. Ataupun boleh juga kalau kita nak tulis CH3, CH, okay, Cl tak di depan dia. Okay, letak saja di depan. Ataupun boleh juga kita nak letak bracket kat situ, menunjukkan bahawa dia tidak berada dalam rantai utama. So ini adalah dia punya main chain, rantai utama dia. Right, and then dia teruskan tulis CH2, CH3. Begitu. Jadi begini pun kita terima sebagai condensed structure. Yang bawah ni pun sama juga, kita akan terima sebagai condensed structure. Boleh. Okay, maksudnya Cl boleh kita nak letak sekali dalam dia punya main chain. Okay, main chain dia, ataupun kita nak letakkan di luar. Yang ni kita panggil dia sebagai branch. Branch. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, tengok contoh yang lain. Cyclohexane. Right, cyclohexane, bila kita cyclo ni maksud dia gelang, cycle. Hexane ni maksud dia adalah 6 carbon. So 6 carbon dalam bentuk gelang. Jadi macam mana dia punya condensed structure dia? So kita akan lukis seperti itu. Okay, so ke 6 carbon, so dilukis dalam bentuk gelang. Right, dan setiap satu carbon mempunyai 2 H. Okay, contoh yang lain adalah CH3 CHO ataupun aldehyde. Okay, aldehyde CH3 CHO, ataupun dia punya molecular formula dia adalah C2H4O. So itu molecular formula dia. So kalau kita nak lukis dia punya condensed structure, kita boleh lukis begini, CH3 CHO, ataupun kita nak tunjukkan double bond tadi kan, C double bond O, so boleh juga kita lukis seperti ini. So ini pun dikira sebagai condensed, yang ini pun kita terima sebagai condensed. Right, sebab tadi kita dah tengok double bond, triple bond, kita kena tunjukkan. Kita kena tunjukkan lah untuk nak differentiate between single bond. Right, seterusnya alkene. Alkene, okay, molecular formula dia C4H8. Bila sebut alkene ni, okay, dia ada double bond. Right, double bond. Jadi
Macam mana conden structure dia? Conden structure dia kita boleh lukis CH3 CH, ada double bond kat situ, CH3. Alright. Okay. Jadi kenapa double bond di tengah? Double bond boleh tak kalau kita nak lukis between carbon 1 and carbon 2? Boleh. Yang itu nanti kita akan tengok kemudian lah. Right. Jadi kita tengok contoh dahulu. Okay, jadi double bond kita tunjukkan kat situ. Okay, seterusnya adalah alkyne, C3H4. Okay, bila sebut alkyne maksud dia ada triple bond. Okay, triple bond. So kita akan lukiskan structure dia, CH ada triple bond, CH3. Okay, CH triple bond, CH3. Jadi kita tunjukkan dia punya triple bonding. Double bond, triple bond dalam hydrocarbon. So kita akan lukiskan lah, kita akan tunjukkan. So itu contoh untuk conden structure. Baik, kita lihat yang kedua adalah expanded. Expanded structure. So apa itu expanded structure? Indicate how atoms are attached to each other but are not representation of the actual shape of molecule. Shape ni kita dah belajar semester lepas kan. Okay, dalam bentuk tetrahedral, okay, trigonal planar, linear dan sebagainya lah. Okay. So untuk expanded structure ni kita akan tunjukkan setiap bonding. Okay. How atom attach to each other. So setiap bonding kita akan tunjukkan. Sebagai contoh C4H9Cl tadi. Okay. Jadi kita akan tunjukkan setiap satu. Sebelum ni kalau kita buat dia punya conden structure, kita akan dapat seperti ini. CH3, CH, ada Cl kat situ, CH2, CH3. So ini adalah condense structure. Jadi untuk expanded structure kita akan tunjukkan setiap bonding. So carbon pertama ada 3H, carbon kedua ada 1H, and then ada 1 Cl, carbon ketiga ada 2H, dan carbon terakhir ada 3H. So semua bonding akan ditunjukkan. Baik. Contoh yang seterusnya, alkohol C2H6O. Okay. So ini adalah dia punya expanded structure. Dan seterusnya carboxylic acid C3H6O2. So ini juga adalah dia punya expanded structure. Right. Seterusnya, contoh yang seterusnya adalah alkene. Okay, alkene sama juga, dia adalah double bond, ada double bond kat situ. C5. Okay, kita lukiskan dulu 5 carbon. So dia punya carbon main chain dia, rantai utama dia ada 5. And then kita letakkan satu double bond. Right. And then kita ingat carbon ni dia kumpulan 14. Kalau dalam periodic table dia kumpulan 14. Bila dia kata kumpulan 14, dia akan ada 4 valence elektron. Kalau kita buat Lewis dot simbol, dia akan ada 4 dot lah. That's why bila dia membentuk satu compound, dia akan boleh membentuk 4 covalent bonding. Okay, covalent bonding. Sama ada semuanya single macam ni, ataupun ada 2 single, 1 double bond, ataupun boleh juga 1 single triple bond macam tu. Syarat dia mesti kena ada 4 covalent bonding. Ini kita dah bincang juga semester lepas. Cuma untuk ingatan balik lah. Okay, ingatan balik. Right, carbon boleh ada 4 covalent bond single macam ni. Boleh ada 2 single, 1 double. Boleh ada 1 single,
and then ada satu lagi triple bond. Okey, jadi maksud dia setiap satu karbon kena ingat mesti kena cukup 4 covalent bonding. Sesuai yang hujung kita akan tambah berapa lagi H. So akan ada 3 lagi lah H. Okey, yang kedua kalau kita tengok dah ada berapa covalent bond? 1, 2, 3. Jadi maksud dia kita hanya perlu tambah satu sahajalah. Kalau kita tambah satu lagi H dekat situ, structure kita dah salah. Sebab karbon dah ada 5 covalent bonding. So impossible lah karbon ada 5 covalent bonding. Jadi tak boleh. Karbon yang ketiga sama juga kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jadi maksud dia kita akan tambah satu lagi H. Okey, yang seterusnya dah ada 2 covalent bond, tambah lagi 2 H. Seterusnya yang terakhir ada 1 covalent bond. Jadi maksud dia kita akan tambah lagi 3 H. Cuba sekarang kita tengok dengan molekul formula valid ke tidak. C5, okey, C5 H ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. So ini adalah kita punya condensed structure. Right. Macam saya beritahu tadi, double bond boleh tak kita nak letak di karbon nombor 1 ataupun karbon yang seterusnya? Boleh. Right. Buat pasal ni kita lukis sajalah. Tak kisah nak letak kat mana pun. Nanti dalam tajuk alkin kita akan belajar lebih detail. Kenapa dia duduk nombor 1, and then apa nama dia, kenapa dia duduk nombor 2, apa nama dia. Right. Seterusnya yang contoh seterusnya alkyne. Bila sebut alkyne ni dia triple bond. Okay. Triple bond. Alright. So dia ada 4 karbon. So kita susun 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Dan kita letak satu triple bond. Kita nak letak kat mana-mana boleh. Katalah kita letak dekat ujung. Okay. So sekarang kita penuhkan structure dia. So karbon yang pertama dah ada 3 covalent bonding. Jadi maksud dia kita hanya perlu tambah satu sahaja lagi H lah. Right. Karbon yang kedua kalau kita tengok ada 1, 2, 3, 4. Jadi dah cukup 4 covalent bond. Tak perlu tambah H. Yang ketiga sama juga ada 2 covalent bond. Tambah lagi 2 H. Dan yang terakhir ada 1. Jadi kena tambah 3. Right. Jadi kita check balik. C4. 1, 2, 3, 4. H ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Cantik. Okay, so itu adalah contoh expanded structure. Okay, seterusnya kita akan tengok skeletal. Skeletal ni yang paling mudah sebab kita tak payah tulis bilangan H, tak payah tulis dia punya C. Right. So skeletal structure show only the carbon skeleton. Okay. Rangka lah, rangka. Dia cuma menunjukkan rangka karbon sahaja. Hydrogen atom kita tak tunjuk. Okay. Tapi selain daripada hydrogen, kita akan tuliskan lah. Contohnya macam oksigen, klorin, nitrogen dan sebagainya. Kita akan tuliskan. Right. Sebagai contoh, kita ada satu condensed structure CH3, CHCl, CH2, CH3. Kena ingat lah bila dia tulis bracket macam ni, maksud dia tidak ada di dalam main chain ataupun rantai utama. Maksud dia ada di luar lah. Dia duduk di luar ataupun kita panggil sebagai branch. Okay. So dia attach pada karbon yang mana? Normally dia akan attach pada karbon sebelum dia lah. Biasanya dia akan attach pada karbon sebelum dia. Tapi kena check jugalah dia punya bilangan H tu. Make sure dia tidak terlebih. Okay, jadi dia punya carbon skeleton tu kita cuma kira bilangan C saja. Contoh kat sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi cara nak melukis, okay, cara nak melukis kita hanya tuliskan garisan sahaja. Alright. So ada 4 karbon, maksud dia ada 1,
2, 3, 4. So yang hujung ni kita adalah karbon pertama, ni karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. So kalau kita lihat kat situ, Cl dia bonded to the second carbon. Jadi maksudnya Cl akan ada di sini. Seperti yang kita maklumkan tadi, selain daripada hidrogen, kita kena tuliskan. Okay, so selesai kita punya skeletal structure. Right, skeletal structure. Contoh yang lain. Okay, so kita ada satu structure gelang. CH2, 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 CH2. So kalau kita kira balik, ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4. Jadi macam mana kita punya structure? Dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Okey. Dan jangan kita buat macam ni. 1, 2, 3, 4. So ini adalah salah lah. Sebab ini adalah rantai terbuka. Kalau kamu tengok kat sini, karbon nombor 1 dengan karbon nombor 4, dia tidak bonded. Tidak bersambung. Okey, sedangkan kalau ikut structure yang asal, dia adalah dalam bentuk gelang. Karbon nombor 4 bersambung dengan karbon nombor 1. Okey. Jadi kalau gelang, skeletal structure pun kena lukis gelang lah. Tak boleh buat dalam bentuk open chain ataupun rantai terbuka. Baik. Contoh yang lain, C5H10. Okey. C5H10 alkene, double bond. Okey, kalau kita tidak tak confident kan, kita boleh buat dalam bentuk skeletal condense ataupun expanded structure dulu. Condense ataupun expanded structure dahulu. Contoh kalau kita buat dalam bentuk condense, CH3, okey, ada double bond kat situ. Right, so kalau ikutkan begitulah. Okey, ada 5, H ada 10. Jadi kita tengok ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi dia punya skeletal structure 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini karbon nombor 1, ini karbon nombor 5. Jadi kalau kita tengok double bond ada di mana? Double bond ada pada karbon nombor 2 dan nombor 3. Jadi maksudnya kita letak double bond kat sini. Okey. Selesai. Okey, ataupun structure yang seterusnya alkyne. Alkyne dia kita tahu kan dia ada triple bond. So dia ada 4 karbon. Okey, dia ada 4 karbon. Jadi 1, 2, 3, okey ya, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Right. So triple bond kita letaklah di mana-mana. Letak karbon nombor 1 boleh. Selesai. Right. So itu adalah contoh, beberapa contoh ataupun contoh untuk cara melukis molecular structure. Okay, molecular structure ataupun structure formula lah. Right. Okay, kita tengok exercise ni. So dia beri sekarang adalah expanded structure. Draw expanded, yang diberi adalah condensed structure. So ini adalah condensed. Okay, draw expanded dan juga skeletal. Okay, expanded. Kalau expanded kita kena pecahkan. Kita tengok ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, karbon nombor 1 dia ada 3H. Karbon nombor 2 dia ada 2H. Karbon 2H dan yang terakhir ada 3H. So ini adalah expanded. Macam mana nak lukis skeletal? Skeletal senang saja. So dia ada 5 karbon, semuanya single bond. Jadi kita akan lukis 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. So
So ini adalah skeletal. Baik, soalan yang kedua. Okey. So tengok dia ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kita buat yang expanded dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, karbon nombor 1, ingat dia ada BR. Okay, BR kat bawah kan, boleh letak kat tepi, boleh kat bawah boleh. And then dia ada 2H, jadi letakkan H. Karbon nombor 2 pun ada 2H. Nombor 3 juga ada 2H. Okay, nombor 4 pun ada 2H. Nombor 5 juga ada 2H. Dan yang terakhir ada 3H. Selesai. Ini kita punya expanded. Macam mana dengan skeletal? Skeletal sama je. Kita buat ada 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then dekat karbon nombor 1 ni. Karbon nombor 1 ni karbon nombor 6 kan. So dekat karbon nombor 1 ada BR. Jadi buatlah BR kat situ. Okay, yang seterusnya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 karbon. Ingat OH dia tidak berada dalam main chain ataupun rantai utama. Dia duduk di luar lah. Okay. So kalau ikut kat sini ada something wrong sikit ni. Ni bukan CH2 ni. Ada CH dah terlebih tu. Jadi maksud dia OH ni dia duduk di karbon nombor 2 lah. Right. Kalau dia ada 2H kat situ, dia dah terlebih bonding dah kat situ. So dia ada 5 karbon. Kita akan lukiskan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, karbon nombor 1 dia ada 3H. Karbon nombor 2 dia ada 1H. And then ada satu lagi adalah OH lah. OH. Karbon nombor 3 ada 2H. Okay, nombor 4 juga ada 2H. Nombor 5 juga ada 2H. Dan kalau kita lihat kat ujung dia ada NH2. Jadi kita buat NH2. Nitrogen ada 2 lah. Alright. Jadi macam mana dengan skeletal? Skeletal sama juga. Dia ada 5 karbon. Jadi kita akan lukis sekali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini karbon nombor 1, ini karbon nombor 5. So, karbon nombor 2 dia ada OH, jadi kita buatlah OH kat sini. Dan karbon nombor 5 dia ada NH2, jadi kita terus sambungkan dia dengan NH2. Okey. Baik. Selesai. Seterusnya yang terakhir. Okey, kita ada satu structure gelang dan dia ada sedikit branch kat luar ni. Kat luar ni. Okay, bila dia buat bracket macam tu, CH3 ada 2. Maksud dia ada 2 cabang lah kat situ. Dia bercabang. Maksud dia CH ni dia akan ada 2 CH3. Gitu. Baik, kita punya expanded. So kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke-66 karbon ni berada dalam gelang. So kalau gelang, kena buat gelang lah. Janganlah kita pecahkan dia jadi rantai biasa pula. Karbon nombor 1 dia ada 2H, jadi kita letak 2H. Karbon nombor 2 dia ada 1H. Karbon nombor 3 ada 2H. Nombor 4 juga ada 2H. Nombor 5 juga ada 2H. Nombor 6 juga ada 2H. Alright. Dan dia bersambung dengan satu lagi H kat sini. Yang kat luar ni kan. Okay. C ini pun ada satu H. Dan dia bersambung dengan 2 CH3. Maksud dia di sini ada satu C. Kat bawah pun ada satu C lagi lah. Dan kita kena pecahkan dan tunjukkan semua bonding. Okay. Habis rabut sikit lah. Okay. So itu adalah
skeletal structure. Kalau expanded. Kalau skeletal, kita just tunjuk saja dia punya bentuk. So 6 dalam bentuk gelang. So kita akan lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia bersambung. And then dia bersambung dengan C. C ni yang ada 2 lagi. 1, 2 gitu. Right. So itu sahaja cara penulisan. Boleh cuba buat tutorial. Okay, terima kasih.